فوق نوري أنت إكسير وغاني أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام قبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك معالم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بالجميع الصالحات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على أحمد حتى تحرير السطور أحمد هادي محمد صاحب الوجه المنير الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك الصلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين وإلى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإبداء المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ولا رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ni kita sambung kuliah mingguan kita berkaitan dengan tajuk kewajipan suami. Ini dalam kitab Intipati Ihya Ulumuddin Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Intipati kepada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ni kitab Imam Al-Ghazali, tapi ini intipati dia. Intipati ni ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Al-Damaski. Jadi dalam bab kitab ni, kitab Intipati ni, Intipati Ihya Ulumuddin, tajuk besar dia berkaitan dengan adab-adab perkahwinan. Adab-adab perkahwinan. Tapi malam ni dah masuk kewajipan suami. Apakah kewajipan suami bila dah kahwin? Tajuk besar dia adab-adab perkahwinan. Ada kewajipan wali dan kewajipan suami. Jadi kita tengok kewajipan suami. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Amin. Kewajipan suami. Sebagai seorang suami, ia wajib memelihara kejujuran, keadilan dan kesopanan dalam 12 perkara. Kewajipan sebagai suami, dia wajib memelihara kejujuran, keadilan, kesopanan dalam 12 perkara, iaitu pertama, mengadakan walimah. Mengadakan walimah penuhi, tapi ikut kemampuan. Walimatul arus, mengadakan kenduri untuk nak beritahu kepada orang yang kita tidak kahwin, ikut kemampuan. Tapi yang penting buat, walaupun seekor kambing, walaupun seekor ayam, kisah kemampuan. Yang penting orang tahu kan, kita ni dah jadi suami. Yang kedua, menggauli isteri. Dah kahwin, dia kena menggauli isteri. Dia tak boleh nak biarkan isteri dia, diseksa isteri dia. Dia biarkan, dia saja rupanya balas dendam. Balas dendam dekat bapa mertua, ataupun kerana terpaksa dah kahwin tapi dia tak nak sentuh isteri. Ketiga, bergurau senda. Bergurau-gurau senda, Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu ialah yang terbaik terhadap ahli keluarga. Bukan terhadap kawan-kawan. Baik dengan kawan, pandai bergurau, pandai buat lawak lah tu. Dengan rumah suria saya, rumah pun takut. Ada gurau senda. Itu suaminya. Jadi balikkan kita cucuk sikit gurau ya. Yang ketiga, memimpin. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Tiap-tiap orang ni pemimpin. Setiap pemimpin tu akan ditanya. Setiap orang pemimpin. Tapi kalau kita suami ni, kita memimpin rumah tangga. Mesti ada sifat memimpin dalam rumah tangga. Ada power sikit. Tidak akan jadi dan senyap, contoh kan, beat control. Kita tak ada buat apa. Yang ketiga, suami ni dia mesti ada sifat cemburu. Cemburu ni sifat lelaki, bukan sifat perempuan. Cemburu, orang tengok isteri kita pun kita cemburu. Jadi isteri kita kena lindung sikit. Cemburu, orang ambil kesempatan. Tapi hari ni
isteri dia lagi dia seronok dia tengok rumah dia pakai fit, pakai baju yang ada bentuk, dia seronok. Kalau rumah selekeh, tapi kalau luar dia suruh pakai lawa-lawa biar orang tengok. Dia tak cemburu langsung orang tengok suami isteri dia. Cemburu ni sifat suami. Memberi nafkah, sekurang-kurang nafkah yang wajib, pakaian, sekurang-kurangnya setahun 2 kali tukar. Makan sekurang-kurangnya sehari 2 kali makan. Kalau lebih tu kira bonus lah. Yang ketiga, membimbing. Ini kewajipan suami, membimbing. Kalau dalam bab menuntut ilmu ni, suami yang kena pergi belajar bab hukum akal, fiqh semua. Balik kita pula ajar kepada isteri kita. Balik kita ajar isteri kita, tapi kita pun tak lepas juga. Kita pun tak lepas juga. Maka masa tu suami haram dia melarang isteri dia nak belajar hukum akal, bab fiqh, bab haid. Tak lepas, dia orang tanya, kita pun tak boleh jawab. Orang tanya tak boleh jawab bab hukum akal. Hari ni Zuhur tadi dia waktu asar tadi akhir dah gerik, dia mandi. Macam mana pula dengan sembahyang Zuhur tadi, adakah kena kotor? Padahal masa Zuhur tadi ada lagi haid, dalam ada lagi asar tak ada, boleh mandi. Macam mana? Tak payah kan? Sedangkan dalam kitab fiqh mengatakan kena kotor sebab antara Zuhur asar tu, kalau satu orang musafir dia boleh himpunkan sembahyang tu. Kita fiqh berkaitan dengan fiqh. Kemudian adil, kena adil. Suami kena adil. Kemudian seterusnya mendidik apabila terjadinya penyelewengan, mendidik isteri. Kemudian yang seterusnya persetubuhan. Seterusnya kelahiran anak. Bila lahir anak, buat nama yang elok-elok, makna jangan main hitam je. Kemudian penceraian dengan talak. Penceraian dengan talak. Cerai dengan talak bukan boleh tinggal-tinggalnya tu, tapi dia akan jelaskan satu persatu lah daripada yang ada 12 perkara tadi. Dia tengok penjelasan satu persatu. Untuk menjelaskan kesemuanya itu, keterangannya adalah sebagai berikut. Pertama, mengadakan walimah. Apa makna walimah? Kenduri. Hukumnya sunat, bukan wajib, sunat. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara suf radi qala ma hadha qala inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahabi qala barakallahu laka awlim walau bisyatin. Artinya Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bekas kekuningan di atas pakaian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lalu bertanya, apa ini? Abdurrahman bin Auf menjawab, saya telah berkahwin dengan seorang wanita dengan emas kawin seberat butiran biji dan emas. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, semoga Allah memberkati kamu. Buatlah walimah sekalipun dengan seekor kambing. Buatlah walimah sekalipun dengan seekor kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu kahwin dengan Safiyah, baginda mengadakan walimah hidangan kurma dan sayur-sayuran, mengucap selamat pada pengantin baru. Tahniah itu hukumnya sunat. Tahniah, ucap tahniah. Oleh sebab itu seorang yang menemui pengantin baru ucaplah, semoga Allah memberikan keberkatan kepadamu dan keberkatan untukmu dan mengumpulkan kamu berdua dalam keadaan baik. Perlu juga diadakan keramaian sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Muhammad bin Hattab al-Jumahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa
faslu ma baina harami wal halal dufu was sawt. Berpisah antara sesuatu yang halal dengan yang haram ialah bunyi-bunyian, rebana dan suara keramaian. Berpisah maknanya apa? Sebelum ni kan haram dengan perempuan tadi, tapi bila dah kahwin jadi halal. Jadi berpisah tu, nak berpisah antara halal dengan haram tadi, berpisah dia rebana. Maknanya ada keramaian sikit. Bukan pakai band, live band. Pak kami yang sunat lah. Sekarang ni pun dah ada DJ Islami, kasidah, ada kelainan sikit. Dulu orang Lui kan, macam kalau Felda tu, kawasan saya ni tak ada benda tu. Orang nak main kucing lambat pergi pucuk. Masa tu pucuk, mungkin pucuk Felda, pergi pucuk kan. Dia orang agaknya ramai orang Melaka kat sana. Melaka kan. Jadi dia bawa budaya tu dia bawa kat Felda kan. Jadi orang budak-budak Felda yang mana jauh-jauh tu dia tahu tak ada kenduri, tak siapa-siapa punya kenduri, tak kisah. Janji malam tu ada joget lambat kan. Kampung saya tak ada. Kampung saya sebab imam dia kuat-kuat. Imam dia orang Imam Kedah tu ngaji pondok, Imam Kelantan tu ngaji pondok, Imam yang Selangor tu ngaji pondok. Kat buat lah ni, mahu ke pulau kenduri ni kan. Tempat saya tak ada. Tapi pergi Felda sebelah tu, wah, lambat. Tapi benda tu dulu dah tak ada. So awak nak makin faham kan. Lepas tu sekarang ni, macam sekarang, kalau orang yang agak-agak dah makin faham agama, kalau sebelum ni bagi DJ yang kita dengarkan lagu dengan lagu-lagu kan. Tapi sekarang ni ada unsur-unsur agama pula, kasidah kan. Dah benda tu dah nampak kan. Jadi sebab apa? Sebab orang dah makin faham agama. Dulu sempatlah juga saya sekolah darjah 1, darjah 2 pakai seluar pendek. Cikgu hari kan, masa tu anak Bukit Mendi tu anak Imam Sangit, dia pakai seluar panjang. Sebab dia anak imam. Dah lain semua seluar pendek. Tapi orang makin faham agama, mula dah sekolah rendah dah start dah pakai seluar panjang. Orang dah faham agama. Hari ni orang dah faham agama. Nurse dulu dah tua pakai seluar skirt. Apa orang mana? Polis pakai seluar pendek dah tua dulu. Tapi sekarang ni dah makin faham. Pembaca berita pun nampak dulu dah hajar lah. Tapi oleh kerana baca berita terpaksa kena buka tudung. Habis baca berita kan pakai tudung, terpaksa. Tapi sekarang ni kan, sebab apa? Sebab orang makin faham agama. Man yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau satu Allah nak bagi kebaikan pada seseorang tu, Allah beri dia faham agama. Makin faham, makin dia aman, makin aman. Jadi maknanya nak ceritakan pemisah antara halal dan haram. Dulu dia bertunang dia tak boleh. Bertunang pun dia boleh pegang lagi. Nak apa-apa tak boleh lagi. Dia dah kahwin, dia boleh buat apa saja dia suka. Jadi antara pemisah antara yang tadi belum kahwin dengan dah kahwin, pemisah dia Nabi kata dengan bunyi-bunyian, rebana, ada keramaian. Tapi keramaian tu kan jadi joget lambat tu. Beza ini makin faham kan? Alhamdulillah. Dulu ustazah, kalau saya tengok dalam album gambar sekolah lama. Okey, cikgu semua tak pakai tudung. Ada seorang yang pakai tudung. Tapi tudung dia pun tudung jadi nampak jambul. Ni ustazah ni. Ni ustazah pun pakai tudung. Zaman tu kan. Cikgu, kalau cikgu bahasa Inggeris pakai ni ya. Ustazah pun pakai tudung, tapi tudung yang nampak rambut. Hari ni macam ni, semua boleh kata cikgu pakai tudung. Kalau beza ustazah lah nampak tudung rambut. Kan beza dulu, Masya Allah. Alhamdulillah kan. Jadi
ni kan masa kenduri je kan, ada berbana tu, tak ada masalah. Kedua, baik dalam pergaulan dengan isteri dan menahan segala yang tidak mengenakan yang datang dari pihak mereka. Perkara ini baiklah dilakukan sebagai tanda kasih sayang kita pada mereka dengan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kamu dengan mereka, isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik, untuk menyatakan keagungan hak isteri. Allah SWT berfirman, wa akhazna minkum mitsaqan ghalidhan, dan mereka pula isteri-isteri kamu itu telah mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Kita diperintahkan untuk berbaik kepada kawan yang amat erat hubungannya, iaitu isteri. Itu kawan yang paling erat. Dia lah yang tahu perangai kita. Isteri ni memang kawan yang paling erat. Wasahibi bil jum'i, dan jiran tetangga yang dekat. Yang dimaksudkan ialah isteri kita sendiri. Dialah kawan kita, dialah jiran tetangga yang paling dekat. Maksud jiran sahabat tu, maksud kawan yang erat tu, ataupun jiran yang hampir kita tu isteri kita. Jadi berbuat baik terhadap isteri itu bukanlah hanya dalam pergaulan seharian saja, tetapi merangkumi perasaan, seperti menahan perasaan marah dan bersabar atas karenah mereka yang menyakitkan. Masya Allah. Kadang-kadang kita ni orang lelaki yang garang ke, garang. Anak kita ajak balik kampung kan, orang nak cakap marah ke, kita macam yalah kita lelaki kan. Tapi kalau kita mungkin daripada kita baca ni kan, ni kan kesian orang rumah. Tak nampak, saya tak nampak perempuan kan tidak boleh tanya kan. Tak, abang kau tu garang mampu kata. Nak kalau kita ajak dia keluar, dia memang lambat sikit. Tapi kita tak memang kita garang abang tu. Tin, cobalah sikit. Yelah, kita memang kita kan. Tapi kalau kita faham, jangan kita baca berbaik terhadap isteri itu bukanlah hanya dalam pergaulan seharian saja, tapi melalui perasaan, seperti menahan perasaan marah. Lelaki bab ni kan, dan bersabar atas kerana mereka yang menyakitkan. Memang dia punya tudung tu, dia kan mesti nak sama tengah. Itu yang lambat. Kita tak faham, kita garang. Ada, saya pernah tengok lah, ni suami ni mesti dia garang kat rumah. Dekat pasar tu dia boleh horn. Bini dia beli sayur ke lambat lah, dia boleh horn, tin. Kelam kabut bini dia. Maknanya kita tengok, apa dia ni? Anak ke main horn cucu ke main horn? Tak, laki dia main. So bini dia cepat kelam kabut bini dia. Jadi persepsi kita, ini dekat orang ramai ni garang ni. Kat rumah tak tahulah, dalam kereta memang dia sembun. Itu sifat orang lelaki Jadi tahan perasaan marah, sabar atas kerana mereka yang menyakitkan, yang mereka lakukan secara tidak disedari, ataupun apa-apa yang mereka lakukan tanpa ilmu pengetahuan. Oh ya Allah, balik ni betul ke balik? Ini adalah untuk mengikut sunnah yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ada yang mengeluarkan perkataan yang kurang manis, dan ada yang kurang enak serta mengulang-ulang berkali-kali. Bahkan ada pula yang meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari sehingga malam. Tapi Nabi boleh handle dengan cara macam mana Nabi. Tapi kalau suami yang bagus memang bagus, tapi ada suami yang tak sabar. Isteri tanya sikit dia terpancung. Tak jalan kadang-kadang. Sialan dia. Ketiga, yang pertama tadi dia kata apa? Kedui ni buat kedui nak pisahkan antara halal haram dan halal, beritahu orang tak kahwin. Kedua, dengan isteri buat baik, tahan sabar sikit dengan kerenah dia tu.
Ketiga, seorang suami dalam menahan dirinya dari melakukan apa saja tidak menyenangkan isterinya, dengan cara mengajak isterinya bergurau senda, memuji-mujinya dan bermain-main dengannya, atau apa saja yang dapat menyenangkan hati isteri. Perempuan ini dicair dengan puji. Rasulullah SAW sendiri suka bergurau senda dengan para isterinya dan mengikut cara fikiran mereka sesuai dengan darjat akal mereka dalam perbuatan dan akhlak. Contohnya macam Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni dia anak dara ke budak-budakan lagi kan. Jadi Nabi gurau cara macam tu. Macam kita rumah kalau dah umur 60 tak payah apa gurau macam nak ajak-ajak jom lagi. Kita gurau cara lain. Anak gurau cara lari kan kalau sesak nafas kan dah jadi bapa tunggal. Rasulullah SAW sendiri suka bergurau senda dengan para isterinya dan mengikut cara fikiran mereka sesuai darjat akal mereka dalam perbuatan dan akhlak. Baginda SAW juga pernah mengajak Aisyah radhiyallahu anhu melihat permainan orang-orang Habsyi di masjid dan biarkannya sehingga isterinya itu merasa puas. Dan baginda SAW sabda sudah cukup. Setelah itu baginda SAW sabda pula di hadapan para sahabatnya. An Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu semua ialah yang terbaik sikapnya terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik di antara kamu semua ini terhadap keluarga sendiri. Nabi kata terbaik di kalangan kamu ialah orang yang baik terhadap ahli keluarga dia, dan Nabi kata akulah orang yang terbaik di kalangan ahli. Maknanya Nabi macam mana Nabi sikap Nabi kan keluarga. Oh, dah ikut Nabi ya. Sunnah Nabi melayan isteri. Macam ni Aisyah nak tengok permainan orang Habsyi di masjid, Nabi bawa tengok sampai puas. Macam kita orang rumah ada satu cikgu tu dia sakit kaki, masa tu dia nak pension dan sakit kaki. Saya agak kalau dia akia sakit kaki, kalau dia akia hilang sakit kaki dia. Maknanya apa? Orang perempuan dia suka pergi tempat-tempat tu kan. Jom, dia suka. Lepas tu bagi ikan. Kalau nak belanja abang tu bukan luar. Abang tu suka. Baginda SAW juga pernah bersabda pada Jabir radhiyallahu anhu, iaitu hala tazawwajtu bikrun tula'ibuha wa tula'ibuha. Artinya alangkah baiknya kalau isterimu itu seorang gadis yang kau dapat bermain-main dengannya dan dia dapat bermain-main denganmu. Anak lara macam ni tu hari tu anak lara kan. Dia sebab dia tak ada perbandingan. Kita boleh nak buat cara kita lah kan. Kalau kita kahwin dengan janda, nanti dia berbandingkan dengan lelaki dia yang lama tu kan. Apa nak macam aku nak ajak lari pula kan. Buat terbiar lelaki saya mari tak ada macam ni, nanti dia banding-bandingkan pula kan. Tapi kalau anak dara ni kita yang pertama yang mendapatkan ni. Tapi nak macam mana sekarang nak dapat anak dara tak apa tau. Dah tua kan. Dalam syurga nanti sentiasa. Ada seorang wanita Arab Badui yang telah ditinggalkan oleh suami setelah suami itu meninggal dunia. Ia mengenangkan sifat-sifat suami sambil berkata, demi Allah suamiku adalah seorang yang suka ketawa ketika berada dalam rumah, amat pendiam ketika berada di luar rumah, dan suka makan apa sahaja yang ditemuinya serta tidak pernah bertanya apa yang sudah tidak ada. Seorang wanita Arab Badui ditinggalkan laki dia meninggal dunia. Dia mengenangkan sifat laki dia. Dia kata laki suami saya tu kat rumah kami ramah dia, suka ketawa gurau. Tapi kat luar dia nampak luar isteri dia tak banyak cakap, tapi kat rumah dengan isteri tu kita terbalik. Kat rumah macam tu lagi. Cek bila kawan kita kan, laki kau ni memang tak gerekut. Kalau makan dia belanja sesuatu, dia pandai buat lawak ni. Kat rumah kami serius. Terbalik. Anak-anak nampak dengan motor dah cabut, takut dengan ayah ni.
Tak, kami kat luar. Kan kawan cerita kan, kat luar tak. Kalau makan tak pernah makan bayar, dia yang bayar. Ush, kami kat rumah ni orang suruh beli ikan kembung, dia beli ikan yang selah kuning kecil tu. Jadi dia, tapi ini seorang wanita Badui ni, dia kenalkan suami dia, dia kata suami dia kat rumah suka tahu, suka gurau. Kalau makan tak pilih, apa yang ada makan. Tapi kat luar dia berdiam. Keempat, janganlah suami itu melampaui batas dalam bergurau senda dengan isterinya, atau membuat kebaikan yang bukan pada tempatnya, ataupun selalu mengarahkan isterinya mengikut hawa nafsunya, sehingga merosakkan akhlaknya ataupun menjatuhkan kewibawaan suami itu di hadapan isteri. Oleh sebab itu, adalah sentiasa dijaga dan selalu bersederhana dalam segala sesuatu. Jadi apabila melihat satu kemungkaran yang timbul, jangan malu untuk menunjukkan kewibawaan dan kekuasaannya, dan jangan pula memberi kesempatan untuk memberi pertolongan atau bantuan pada kemungkaran walau bagaimanapun keadaan dan sifatnya. Sebaliknya, jika melihat kemungkaran yang menyalahi peraturan syariat dan maruah, adalah mengambil tindakan tegas, kerana dengan keadilannya berdirinya langit dan bumi dan segala yang melampaui hadnya, maka ia akan bertentangan dan berlawanan. Maka sebaiknya suami itu sentiasa mengambil jalan pertengahan, sama ada ketika menurut kehendak isterinya atau ketika menolaknya. Tetapi mestilah dijaga bahawa yang hak dan yang benar sahaja yang wajib diikuti. Maknanya kalau isteri kita punya putusan, kalau okey kita boleh terima. Tapi kalau kita kata melampau tak boleh, kita kena tegas. Ni kan awak yang campur gitu. Saya pernah pergi ke Duri, satu orang guru kafar, ustazah kahwin. Saya pergi kuliah, saya tengok, ustazah ni masa dia bersanding tu tak pakai tudung, dengan cacar tak bersanding. Jenis sandingkan kena baju India, jangan baju Cina tapi tak pakai tudung. Saya terkejut saya, tak pernah tengok. Jadi mungkin perbincangan keluarga anak ni ustazah, tapi mak bapak bincang cara kita nak pakai ni lah ni. Masa ni kalau satu orang bapak, apa pula sampai anak kita ni guru agama, takkan untuk hari kahwin kita. Mungkin masa tu isteri, alah sekali je bang, ni sekali je. Tapi itu realiti saya kenal lah. Saya sampai astagfirullah, cakap mama nak, kalau abang pergi kan takut dia malu pula, dia aib pula kan. Dah sampai selamba tak aib pun. Kalau kita Contohlah saya tiba-tiba tuan-tuan nampak saya naik motor umur orang pakai seluar pendek kan. Saya kan tak ada orang kan. Kita nampak ustaz lah seluar pendek kan. Kalau kita pergi kan mesti aib ustaz ni. Kita pergi sekarang ke mana ni kuliah ni seluar pendek. Terus selama ni ustaz tak aib, tak ada pun malu. Sekali itulah, lepas tu esok dah habis tu dia ngajar macam biasa lah tu dalam rumah. Tapi hari tu baru kejadian tu. Saya muskil. Kenapa lah? Masa bincang rumah agaknya sini, masa bincang keluarga tu kan, mana sekali je bang semua hidup ni. Kita nak merasa lah tengok anak kita pakai baju keling, baju India kan, baju Pakistan ke apa semua. Tapi tudung tu boleh buka. Kalau kita tak boleh kita kena ada ni. Kita sebagai bapa, macam contoh saya, bukanlah anak ni, cuma kita sebagai bapa. Tadi saya balik kampung kan, ada sambut hari jadi anak mesti kan. Kampung kan, sepupu semua ramai balik semua kan. Kita dah ada kek, lepas tu ada pula dacak lilin kan. Ini bukan keluarga tua kan, bukan aliran agama kan. Jadi
makanya saya kata ini bukan ajaran agama. Kalau bakal ini coba. Kan, maknanya kita sebagai ayah, dia kata sepupu-sepupu dia kata ini nak tengok bak lilin dia. Bawa ini bukan ajaran agama ni. Ini tiup lilin ni ada simbolik, bukan agama itu. Jadi benda-benda tu lah macam nampak macam simple, tapi kalau kita tak cegah nanti jadi satu kebiasaan. Kau nak makan lilin, makan lilin. Nak makan kek, makanlah kek. Tapi buat apa nak orang kafir dia tiup tu, dia melambangkan lilin tu cahaya. Saya terbaca lah berkaitan dengan tu. Kek tu bumi, bulan, cahaya Islam tu naik kan, padamnya cahaya Islam. Niat dia tu nak memadamkan cahaya Islam, betul? Tapi tak kisahlah niat dia apa, tapi itu bukan ajaran kita. Lagi pun bukan nak makan pun. Tu lilin tu. Kalau kita tak budaya tu tak ni, nanti ada jadi biasa. Anak faham kan? Seterusnya, yang pentingnya ialah agar dapat menjaga dari timbulnya keburukan dan dendam kesumat di hati isteri. Kerana jika sudah terjadi, maka susah untuk mengubahnya. Maka pimpinlah mereka dengan bijaksana dan ramah serta berwibawa. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajipan seorang yang suami untuk selalu melihat akhlak dan sifat-sifat isterinya terlebih dahulu, dan ini perlu dilaksanakan sebagai percubaan dan untuk memperoleh pengalaman. Setelah itu sebaik seorang suami itu mengauli isterinya dengan memberikan apa saja yang akan dapat memperbaiki isterinya sebagaimana semestinya dalam menjamin suasana kerukunan rumah tangga. Kelima, cemburu. Bersikap sederhana dalam cemburu yang bermaksud bahawa seorang suami tidak lalai mengenai persoalan asas yang boleh menimbulkan penyelewengan isteri. Tetapi dilarang seorang suami itu terlalu berprasangka buruk terhadap isterinya dan selalu mencari kesalahan isterinya. Dalam satu riwayat disebutkan larangan mencari dan berprasangka buruk terhadap kaum wanita. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari satu perjalanan dengan sahabat-sahabatnya, dan sebelum memasuki kota Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tatrukun nisa alailan. Janganlah kamu semua mengetuk pintu rumah keluargamu di waktu malam. Kemudian perintah baginda itu dilanggar oleh dua orang sahabatnya. Kedua-duanya mendahului untuk pulang ke rumah terlebih dahulu di waktu malam. Lalu mereka menemui sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam rumahnya. Dalam sebuah hadis lain disebut, an Jabir bin Atiq an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu man minal ghairati ma yuhibbullahu wa minha ma yubghidullah fa amma allati yuhibbuha Allahu fal ghairatu firri bati wa ammal ghairatu lati yubghidha Allahu fal ghairatu fil ghairi ribatin. Sesungguhnya di antara bermacam-macam cemburu itu ada cemburu yang disukai oleh Allah dan ada cemburu yang dibenci oleh Allah. Adapun cemburu yang disukai ialah cemburu seorang lelaki yang ada keraguan, dan cemburu yang dibenci ialah cemburunya seorang lelaki kepada isteri yang tiada keraguan. Cemburu yang ada keraguan, kita tengok dia macam isteri kita ni ada perasaan cemburu. Tapi kalau cemburu tak ada apa buat saya nak ragu-ragu, dilarang, dibenci. Cemburu yang melampaui batas dan dilarang keras dalam agama, kerana ia termasuk dalam su'uzon. Apa ada su'uzon?
sangka buruk. Ada pun cemburu yang wajar atau sesuai pada tempat dan keadaannya ialah sudah semestinya, dan ini ditimbulkan kerana adanya perasaan cinta. Sikap yang demikian itu adalah terpuji, sebab sifat dan keadaannya adalah sebagai suatu keraguan. Rasulullah SAW biasanya mengizinkan isteri-isterinya untuk hadir ke masjid, terutamanya semasa Aidilfitri atau Aidiladha. Jadi keluar ke masjid adalah harus hukumnya bagi seorang wanita jika tidak menimbulkan fitnah dan mendapat keizinan suami terlebih dahulu. Oleh sebab itu perlu diingat bahawa keluarnya kaum wanita semata-mata untuk melihat ke sana ke sini ataupun untuk urusan-urusan yang tidak begitu penting dan bermanfaat itu boleh menghilangkan maruah dan harga diri dan tidak mustahil akan menyeret kepada kerosakan jiwa dan lain-lain. Namun demikian, sekiranya terpaksa maka wanita itu sentiasa menundukkan matanya dari memandang kaum lelaki. Huraian ini bukanlah berarti bahawa wajah lelaki itu merupakan aurat bagi kaum wanita, sebagaimana halnya wajah wanita adalah aurat bagi lelaki. Tetapi sebagaimana wajah anak yang sedang menyusu kepada seorang lelaki, kepada seorang lelaki, oleh kerana itu maka diharapkan melihatnya sekiranya dikhawatir menimbulkan fitnah kerananya. Itulah yang menyebabkan keharaman, dan andai kata tidak menimbulkan fitnah maka tidaklah menjadi haram. Sebab dalam semua zaman wajah lelaki itu sentiasa terbuka. Kita telah maklumkan bahawa kewajipan wanita itu ialah memakai tudung apabila keluar dari rumah. Maka andai kata wajah lelaki itu merupakan aurat bagi wanita, tentulah kaum lelaki itu diperintahkan untuk memakai tudung untuk keluar dari rumahnya, atau kaum lelaki akan dilarang keluar dari rumahnya kecuali apabila darurat. Maksudnya perempuan kalau keluar pun jangan memandang lelaki, jangan memandang wajah lelaki, takut nanti timbul fitnah. Tapi adakah wajah lelaki tak aurat? Wajah lelaki itu dia tak aurat, dia tak aurat, tapi dia kena jaga pandangan, takut timbul fitnah. Kalaulah wajah lelaki itu aurat, dan tentu kita kena keluar rumah, muka kita ni aurat, dan tentu kita kena keluar rumah pakai tudung atau budak. Dia bukan aurat. Walaupun bukan aurat, isteri perempuan-perempuan dilarang untuk tengok begitu dia. Seterusnya keenam, wallahu a'lam. Keenam, sederhana dalam pemberian nafkah. Jadi kita terus dengan ada hajat, permintaan untuk kita buat tahlil arwah Allahyarhamah Nur Fahana binti Jalaluddin. Jadi setiap bacaan kita, tahlil kita tu, kita niatkan, kita sedekahkan kepada Allahyarham Nur Fahana binti Jalaluddin. Mudah-mudahan inilah ikhtiar kita, mudah-mudahan mendapat manfaat daripada apa yang kita buat. Dalam kitab Tazkirah menyebut orang yang meninggal dunia ni, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan umat aku ni umat yang dikasihi. Mereka meninggal dunia bawa, ada umat aku yang meninggal dunia bawa dosa segunung-gunung, maknanya banyak dosa, tetapi dibangkitkan dalam keadaan bersih daripada dosa, tak ada dosa. Kerana apa? Macam mana? Dengan amalan orang yang hidup. Contohnya kita doakan dia, kita minta Allah ampunkan dosa dia dengan bacaan Al-Quran yang kita baca untuk dia. Jadi dari ibu bapa kita doa hari-hari, apa? Tak apa, dibangkitkan, tak ada dosa lah. Jadi ini antara. Jadi bila kita ni pula, bila kita tak pergi ziarah kubur, kalau kita pergi ziarah kubur, satu orang tu kita pergi ziarah kubur, kita tak ada niat lah, kita tu baca kat kubur dia pun sampai. Tapi kita tak pergi ziarah, kita kena niat. Jadi niat kita tu kena pasang betul-betul. Segala bacaan kita, segala tahlil kita niatkan kepada Allahyarhamah Nur Fahana binti Jalaluddin. Mudah-mudahan Allahyarhamah ni ditempatkan bersama orang soleh
Raudhatu min riyadil jinan, taman-taman syurga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إلهكم إله غير الله لا إله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما هو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض تبدوا ما في أنفسكم ويحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويرزق من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك بلا ما ذكرك ذاكرنا وغفل عنك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمسك وسيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد ما ذكرك ذاكرنا وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر دجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرنا وغفل عن ذكرك غافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سلفنا وسلف رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم.
الله الذي فعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله أكبر 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 إلى أرواح نور فرحنا بالتجارة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامد حمدا شاكرا حمدا نعمه والكافي نزيلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتبرئنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الله من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك اللهم وبحمدك ما أثنيت على نفسك
عليها أنت خير الوارثين اللهم اجعلنا وأوصنا وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما علمنا من لا إله إلا الله واستغفرناه وما كنا من يا الله وصلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم السعد المبارك من هدية منا وأصحابه الشاملة وصحبه المتقبلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وأصحابه التابعين والتابعين بإحسان لا يوم الدين مع مزيد وإحسانك ونجد من أحبابنا سبب خصوصا المرحومة نور فرحنا بنت جلالك ورسولنا وكل يوم تسعى إليها أجمعين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها مشايخنا ووالدي ومشايخ جميع المسلمين من مشايخ الأرض ومغاربها من ربك الكبر والكفر إلى جنتك الجنة الخلد من جنة مكتوبة مسكوبة وأرسلت إلى مقطوعة ولا ممنوعة مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وسلامنا وعلى إنك أنت السميع العليم وتب علينا